Okey. Sekarang kita nak pergi ke jalan yang jalan alternatif. Okay. Jalan alternatif ni hari test JPJ biasanya. Okay. Tapi ada sebab. Alternatif ni ada sebab. Contoh macam jalan test yang sebenar tu, contoh ada kemalangan ke, jam ke, ataupun ada kerja-kerja pembaiki jalan kan. Okay. Itu biasanya tester dia akan ubah jalan lain. Jalan yang kebiasaan yang tester gunakan, inilah kita nak pergi ni nanti. Okey, jom kita buat RSM. RSM sama juga macam biasa. Okay. Pastikan pintu-pintu ditutup rapat, macam mana yang video-video sebelum ni. Cikgu ada tunjuk, kamu follow je. Okay, buat RSM sekarang. Dah keluar pintu balik? Tak ya. Okay. Memeriksa boleh tangan. Sama juga Okay, boleh tangan. Kedudukan steering. Sebab duduk. Tu cermin sisi. Cermin kanan, cermin sisi kanan okey. Okey ke tak okey? Cepi sisi kanan okey. Kanan belakang okey. Sisi kiri pun okey. Lepas tu panel instrument. Panel instrument kereta dah start. Sekarang ada lampu brake saja okey. Lepas tu signal okey, kiri kanan. Horn okey, lampu hazard pun okey. Wiper okey. Tali pinggang. Menguji tali pinggang. Okey. Memakai tali pinggang. Okey. Sekarang kita nak pergi jalan alternatif yang pertama. Yang pertama Okey, jom. Situ macam biasalah. Okey. Sini tukar signal kiri macam biasa. Dah lurus, tutup signal. Bagi signal kanan. Berhenti dia sebelum garisan berhenti. Ataupun sama juga bahu selari dengan batu kuning. Okey, tindakan berhenti sama juga macam biasa. Tengok kiri dan kanan. Kalau kosong boleh gerak keluar. Straight je. Macam nak pergi jalan A. Okey. Ikut lenggok kiri tu. Biasaannya dia tester akan bagi tahu dekat sini lah. Okay,
bulatan pusing balik kan. Okey. Okay, kita kena ubah lorong kanan. Bagi signal kanan. Tengok cermin, ubah lorong kanan. Bulatan kalau pusing balik jam 6 kena duduk kanan, signal kanan. Perlahan. Macam biasa juga. Kalau clear boleh gerak keluar. Masuk bulatan. Rapat kanan, pusing balik. Patah balik ah. Ha, patah balik. Bagi signal kiri. Inilah jalan dia. Senang kan? Inilah jalan alternatif yang kebiasaannya tester gunakan. Pasal ni mana? Straight kan macam tadi masuk dalam. Kau lenggok dia. Masuk dalam. Ni masuk balik. Ha. Ya tu. Ya, mana tinggi. Tidak tengah. Okey. Itulah jalan contoh jalan alternatif. Okey, itu jalan satu. Kita pergi jalan yang kedua pula. Jalan kedua. Okey, tadi RSM sama juga kita dah buat. Okey. Okay, sekarang kita nak pergi jalan yang kedua pula. Okey. Signal jangan tutup. Bagi signal kiri. Ni signal mana? Kanan. Okey, pergi atas yang ni. Tengok kiri dan kanan. Kosong kiri kanan. Boleh.
kita nak pergi jalan A kan. Okey. Bagi signal kiri. Kita nak pergi jalan A. Signal terpadam bagi lagi. Ni salah satu jalan yang JPJ singkatkan lah. Biasanya dekat sini dia akan bagi tahu, okey, bulatan depan tu kamu pusing balik. Dia cakap macam tu lah. Tapi cara tu mesti nak ada ya. Bagi signal kanan, tengok cermin kosong, ubah lorong kanan. Salah. Duduk je kanan, signal biar kanan. Jangan tak bagi signal, jangan salah lorong. Okey. Kita nak pusing balik. Okey, clear. Boleh gerak. Rapat sebelah kanan dalam bulatan. Sini bagi signal kiri. Keluar dia kanan. Sama lagi. Terus. Bagi signal kanan. Clear, boleh gerak. So, bulatan tengok cermin. Lorong. Tengok cermin, tengokkan dia. Palang ni bagi sini. Okey. Sampai. Okey Syafiq. Itu contoh-contoh jalan ujian yang biasa pegawai-pegawai penguji gunakan. Okey. Tapi dia ada sebab. Contoh lah ya. Contoh masa hari test tu pagi tu hujan. Okey. Jadi ujian nak dimulakan dah tertangguh, betul? Betul. Okey. Bila dah tertangguh, calon ramai ni. Jadi JPJ bila dah start lewat sebabkan hujan tadi, lambat tak masa dia. Jadi dia nak selesaikan cepat untuk ujian jalan raya, dia ambil jalan yang singkat. Itu salah satu contoh lah. Okey. Kemudian kadang-kadang dekat sini Seri Muda ni ada jalan-jalan test kita ni, jalan A dengan jalan B. Okey. Ada jalan yang ditakungi air. Jadi bila
kawasan-kawasan macam tu ditakungi air, jalan akan jam. Betul. Jadi untuk melancarkan proses ujian JPJ akan ikut jalan yang tadilah, alternatif. Jadi jangan pula calon-calon macam kamu, calon-calon cakap tak pernah belajar jalan tu. Padahal jalan tu yang JPJ bagi ataupun tester bagi adalah jalan yang singkat. Okey. Tapi bila tester bagi arahan ubah laluan, calon kena ikut peraturan, pemanduan dia. Tindakan isyarat lorong kena bagilah. Takkan itu tester nak ajar juga. Betul. Kan? Tester dia sekadar bagi tahu arah je. Tapi calon kena tahu menggunakan tindakan-tindakan yang betul seperti isyarat, lorong yang betul untuk ikut jalan yang diarahkan tadi. Dapat Dapat. Itu contoh. Ada juga banyak calon yang dapat jalan yang singkat, tapi bila gagal dia nak salahkan tester. Itu tak boleh lah. Betul. Kalau jalan yang singkat tester bagi tu, tapi calon tak bagi signal, kan? Tester suruh okey pusing balik bulatan, maknanya calon mesti kena tahu macam mana cara kita nak pusing jalan tu, bulatan tu. Isyarat, tengok cermin, ubah lorong yang betul, baru betul kan? Betul. Tapi kalau setakat dia tester suruh pusing bulatan, yang calon pula main belok je ubah lorong ataupun tak bagi signal, itu kesalahan besar lah. Jangan komplain pula kalau sekiranya calon yang buat kesalahan mandatori digagalkan, walaupun ikut jalan yang kita tak pernah belajar. Betul. Biasanya jalan alternatif yang JPJ halakan tu, jalan tu cukup pendek, cukup mudah sebenarnya. Halangan kurang kalau nak dibandingkan jalan-jalan yang panjang. Contoh jalan B, kebiasaannya jalan B ni diguna pakai untuk ujian JPJ. Jalan B tu jauh kan? Jauh. Antara jalan yang jauh dengan jalan yang singkat, mana banyak halangan? Jauh banyak halangan kan? Betul. Ini JPJ bagi jalan yang singkat pun kamu tak boleh nak buat, apatah lagi jalan yang jauh. Betul. Tindakan mesti kena buat sama ada jalan tu jauh ataupun dekat. Kalau kesalahan mandatori dilakukan masa ujian, walaupun jalan tu singkat, dia tetap digagalkan. Jelas Jelas. Siapa yang tengok video ni fahamkan betul-betul. Kadang ada juga calon gagal test JPJ ni. Lepas tu dia salahkan tester sebab tester ikut jalan lain. Padahal jalan yang tester gunakan tu adalah jalan yang paling mudah, dekat untuk nak selamatkan kamu daripada tempuh jam, jalan banjir contoh, kan? Betul. Tapi calon tak boleh nak lakukan tindakan yang betul, gagallah ujian. Faham Syafiq? Jangan kamu salahkan tester. Biasanya jalan-jalan yang dekat itulah tester gunakan. Itulah yang macam mana cikgu cakap tadi, antara jalan jauh dengan jalan yang dekat. Jalan dekat ni adalah halangan yang kurang, sebab dia dekat. Betul. Kalau jalan yang jauh, halangan dia banyak. Betul. Jadi kita kena lakukan tindakan yang banyak. Kira beruntung kalau dapat jalan yang singkat macam tu. Jadi kita kena buat yang terbaik lah. Jelas Jelas. Okey, itu saja video cikgu untuk hari ni, untuk jalan contoh jalan alternatif yang kemungkinan kamu semua akan ikut jalan tu. Tapi sekiranya diberi arahan. Betul. Jangan pula kamu ikut jalan yang cikgu tunjuk ni pula. Bila tester bagi arahan baru kita buat. Jelas Syafiq? Jelas. Okey. Beres.